Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedang pendengar dalam live FB kita di JPI at Fest Unicel. Selamat datang ke program Bola Bicara JPI pada pagi ini. Ini merupakan program sulung kita. Mari kita memulakan majlis kita pada pagi ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izin limpah kurnia hidayahnya pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu program yang kita namakan sebagai Bual Bicara JPI. Pertama kita pada pagi ini ialah yang bahagia Ustazah Nur Fazana binti Muhammad Nur, beliau merupakan penyelaras bagi program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah. Selamat pagi Ustazah. Pagi. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum sihat? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pula. Okey. Jadi alhamdulillah, Ustazah, saya ingin kenalkan sedikit. Ustazah ini adalah ijazah persarjana muda beliau di UM, dalam di Universiti Melaya dalam bidang syariah. Kemudian beliau juga ada sarjana undang-undang pentadbiran di UIA. Beliau juga ada diploma lanjutan pentadbiran undang-undang Islam dan kehakiman, bermakna Ustazah ni adalah pengamal undang-undang, dan saya dimaklumkan beliau pun adalah pengamal undang yang berdaftar di wilayah Persekutuan, dan sekarang ini sedang menyiapkan PhD beliau di UIA. Jadi alhamdulillah, pada sesi program kali ini kita akan namakan program ini sebagai Celik Undang-Undang. Jadi kemungkinan yang sedang mendengar kita pada pagi ini di kalangan pelajar pelajar, pensyarah dan juga orang awam yang kita telah sharekan dalam grup-grup, supaya dapat pendedahan tentang, pertama kita dedahkan bahawa sebenarnya di Unicel ada satu jabatan pengajian Islam, atau pengajian. Jadi kerana ramai orang tak perasan atau tak tahu, rupa-rupanya di Unicel ni ada jabatan ini. Dan kita ada 3 program, iaitu selain daripada ijazah sarjana muda pendidikan pengajian Islam, diploma pendidikan pengajian Islam, dan juga yang terbaru ialah ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah. Jadi ini pada hari ini kita akan berbicara, dan kita cuba jadikan jabatan kita ni akan dekat dengan masyarakat, dan kita akan mendedahkan atau menampilkan pensyarah-pensyarah kita yang expert dalam bidangnya, dan kemudian kita deliver pada masyarakat. So hari ini kita cerita tentang undang-undang kekeluargaan Islam, dan kita akan berbicara bagaimana kita nak mengajak supaya masyarakat ni celik undang-undang. Dan kita kecilkan tajuk kita pada hari ini ialah suami lafazkan cerai, apa yang patut isteri buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat beri kerjasama, kita dengar, dan kalau ada nak buat pertanyaan dan sebagainya, tuan-tuan boleh bertanya dalam Facebook live ini. Bawah tulis saja apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak bertanya, dan kita akan kumpulkan dan kita akan jawab di akhir program ini. So untuk sesi pertama ini, saya ingin menjemput Ustazah untuk membincangkan tentang bagaimanakah talak ni boleh jatuh lah, ataupun apakah situasi yang boleh menyebabkan talak ini jatuh. Jadi dengan ini saya menjemput yang bahagia Ustazah untuk meneruskan bicaranya. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak Arifin.
Sebelum itu, saya Sultan Nur Fazana binti Muhammad Nur merupakan pensyarah di bawah Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Pendidikan dan juga Sains Sosial. Dan saya kira masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada para pendengar yang dikasihi Allah Ta'ala. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Razak tadi, saya adalah merupakan pensyarah yang mengajar terutamanya dalam bidang syariah atau pengajian Islam itu sendiri. Dan sebetulnya Ustaz memang ada lisennya, tapi setelah masuk ke dalam dunia akademik ini sudah tidak beramal Ustaz. Tapi insyaAllah kita gunalah pengalaman yang ada itu sikit dan pengetahuan yang kita ada sikit untuk dikongsikan dengan para penonton. Okey, perkongsian kita hari ini adalah berkenaan dengan tajuk yang very straightforward, iaitu berkenaan dengan kalau suami lafaz talak pada saya, apa yang saya kena buat? Straightforward. Tapi dalam kita nak meleraikan ataupun kita nak bincang tentang persoalan ini, mungkin kita boleh lihatlah kalau kita nak bincangkan ini, dia panjanglah perbincangannya. Tapi kita nak lihat skop asas dia itu hanya pada lafaz talak. Maksudnya kata kalau berlaku seorang suami melafazkan talak kepada isterinya, maka isteri tadi perlu pergi ke mahkamah dan biasanya mahkamah dia akan lihat yang pertama sekali sama ada rukun talak itu dipenuhi atau tidak. Contohnya, adakah yang melafazkan talak itu adalah suami yang sah atau tidak. Okey, contohlah maksudnya dalam pada dia nak menunggu ataupun dia dah berlaku talak sebelum ni, dan dalam iddah suami dia melafazkan talak. So isu di sini adakah suami itu berada dalam keadaan ataupun posisi suami yang sah untuk melafazkan talak. Itu rukun. Okey, yang kedua mungkin rukun sama ada isteri tadi tu adalah merupakan isteri yang sah untuk ditalakkan. So ini rukun-rukun yang akan dilihat, rukun-rukun talak yang akan dilihat oleh pihak mahkamah bagi menentukan sama ada talak itu jatuh atau tidak. Tapi disebabkan batasan waktu yang kita ada hari ini, saya akan langsung menjurus kepada lafaz talak. So kalau macam tadi isu kita, kalau suami lafazkan talak kepada isteri, kita kena pergi pada titik asas dia. Titik asasnya dulu, yang pertama adalah lafaz dia dulu. So lafaz itu perlu dipastikan lafaz apa yang telah digunakan, yang telah diucapkan oleh pihak suami tadi, yang menyebabkan daripada situ kita boleh tahu adakah berlaku talak ataupun tidak berlaku talak dan apakah implikasi daripada talak tadi tu. Talak satu ke, talak roj'i ke, talak bain atau talak tiga yang tidak boleh rujuk dan sebagainya. So untuk bagi faham berkenaan dengan asas ini, iaitu lafaz talak tadi dan kesan daripadanya, saya bagi 4 situasi. Okay? So situasi yang pertama, kita letak contoh lah paling senang ya. Seorang suami nama dia Ali. Okay, dia ada isteri nama Aminah. So Ali cakap dekat Aminah, okay, Aminah, abang talakkan awak. Aminah, abang ceraikan awak. Itu situasi yang pertama. Okay, boleh follow ya. Okay, situasi yang kedua, Ali suami, Aminah isteri. Ali cakap kepada Aminah, Aminah, mulai hari ini abang lepaskan awak. Satu lafaz juga tetapi implikasi sedikit berbeza. Okey, itu situasi yang kedua. Situasi yang ketiga, Ali sebagai suami menyebut kepada isterinya Aminah. Contohlah dia ni dibagi macam satu benda yang diikatkan dengan talak tadi. Contohlah dia kata, sebab kita baru ni raya lah, contohlah suami dia kata kepada Ali, cakap dekat Aminah, dia kata, Aminah, kalau awak masak rendang tak sedap raya ni, saya rasa tak sedap, maka tertalaklah awak. Ini situasi yang ketiga. Okey, jenis lafaz yang ketiga. Dan situasi yang keempat ataupun jenis lafaz yang keempat, contoh suami tadi Ali cakap dekat Aminah, kata, Aminah, kalau tadi rendang tadi kan, rendang tadi kalau awak masak tak sedap, saya rasa tak sedap, maka saya akan talak awak. Itu jenis lafaz yang keempat. So kita pergi satu persatu situasi-situasi ini, lepas itu kita bincangkan apakah jenis lafaznya dan daripada situ kita tahu apa kesan dia dan daripada situ baru kita bincangkan apa prosedur yang perlu dilakukan oleh isteri maupun suami tadi. Okay, dan situasi pertama tadi, Ali cakap kepada Aminah, okay, Aminah, abang ceraikan awak. Aminah, abang talak awak. Tapi biasanya dalam
realiti ni jaranglah disebut abang. Abang tu biasa disebut aku je. Aku ceraikan awak. Aku ceraikan kau. Okay. So dalam konteks begini, lafaz ini kita namakan sebagai lafaz sarih. Lafaz sarih adalah lafaz yang jelas ataupun dari sudut bahasa mudah fahamnya adalah kataan ataupun lafaz talak dan juga cerai itu dia tidak boleh membawa maksud lain daripada talak. Itu namanya lafaz sarih. So kalau bahasa Arab dia talak lah. Tapi dalam konteks bahasa orang Melayu ni dia ada dua. Satu dia talak, satu lagi dia cerai. So kalau seorang suami cakap pada isteri dia, saya cerai awak, saya talak awak, tak dapat tidak maksud dia adalah talak. Jadi dalam konteks ini bila dijatuh bawah jenis lafaz sarih, maka talak itu berlaku. Jatuh talak. Okay, so daripada sini yang kita perlu tahulah okay, apa prosedur yang kita kena buat. Ini kita akan bincang kemudian. Situasi yang kedua, okay, Ali cakap dekat Aminah, okay, Aminah, mulai pada hari ini saya lepaskan awak. Ataupun mulai pada hari ini berpisahlah kita. Ataupun biasalah yang ni biasa, mulai pada hari ini kamu bukan isteri saya ataupun saya bukan suami kamu. Okay. So lafaz yang begini dia tidak menggunakan lafaz talak ataupun cerai. So implikasi ini berbeza kerana apa? Kerana lafaz ini dikategori lafaz kinayah. Lafaz kinayah maksudnya adalah lafaz yang satu lafaz yang boleh membawa maksud selain daripada cerai atau talak. So di sini yang pentingnya adalah niat suami tadi. Kalau suami tadi memang berniat, okay, waktu dia melafazkan macam cakap tadi, Aminah, mulai pada hari ini saya lepaskan awak. So yang diniatkan di situ adalah niat untuk menceraikan Aminah, maka jatuh talak. Tapi sekiranya dia tidak berniat, maka tidak jatuh talak. Macam mana nak tahu dia berniat ke tidak berniat? Macam mana nak tahu? Jadi kita sebagai isteri kena tanyalah. Dia kan suami kita kan? Kita kena tanya. Okay. Kalau macam tadi dia kata, ahli cakap dekat Aminah, Aminah, mulai pada hari ini abang lepaskan awak. Jadi Aminah kena tanyalah pada Ali. Apa maksud abang? Jangan garang-garang. Slow-slow. Tanya pada suami kita tadi, apa maksud abang bila abang cakap, Aminah, mulai pada hari ini abang lepaskan awak. Apa maksud abang? Kalau suami kita tadi tu boleh bagi definite answer, okay, bahawa okay, waktu saya cakap gini, saya maksudkan untuk menceraikan kamu Aminah. Maka kat situ, bukanlah terus jatuh. Kita masih lagi perlu ke mahkamah kerana mahkamah ini perlu difahamkan mahkamah syariah adalah satu authority yang paling arif lah berkenaan dengan perkara ini. Dan kadang-kadang pada sudut pandang kita tu macam dah jatuh. Tapi bila mahkamah lihat pada beberapa fakta-fakta yang lain, dapati rupanya belum jatuh. Boleh jadi juga ya. Okey. So balik pada tadi, situasi pertama jatuh talak kerana ini adalah lafaz yang sarih. Situasi kedua, dia adalah jenis lafaz kinayah, iaitu satu lafaz yang digunakan oleh suami yang tidak semestinya membawa maksud talak atau mencerai. Ataupun lafaz yang membawa kepada banyak ihtimal ataupun kemungkinan-kemungkinan lain. So perkara ini perlu dijelaskan, ini kena pergi ke mahkamah dan biasanya mahkamah pihak hakim akan bertanyakanlah kepada suami tadi, apa niat kamu bila kamu melafazkan sekian-sekian kepada isteri kamu. So daripada situ barulah akan diputuskan sama ada jatuh talak ataupun tidak jatuh talak. Okay. So situasi yang ketiga, okay, Ali cakap dekat Aminah, Aminah, kalau rendang kau masak tahun ni tak sedap, saya rasa tak sedap, maka tertalaklah kamu. Ini adalah jenis lafaz talak secara ta'liq. Maksud kata, talak itu berlaku dengan diikat kepada sesuatu yang lain. Iaitu dalam situasi yang kita bagi tadi, rendang tu ahli rasa tak sedap. Okay, maka talak jatuh. Sebetulnya kalau ada taklid itu maksudnya berlaku pelanggaran. Maksudnya yang diikat dekat itu berlaku, rendang tadi tak sedap bila ahli rasakan. Maka tertalaklah Aminah. So kat sini dia ada dua benda lah. Satu yang pertama mesti ada lafaz suami kata yang ikat tadi, rendang tak sedap dengan talak. So yang kedua adanya pelanggaran taklid tadilah, maksud kata rendang itu memang tidak sedap. Contoh kata kalau seorang suami, tadi Ali dia cakap ke Aminah, Aminah, kalau kamu jumpa lagi si Fulan ini, maka tertalaklah kamu. Tapi Aminah menahan diri dia daripada berjumpa dengan si Fulan. Maka tidak berlaku pelanggaran taklid, maka tidak berlaku talak. Ya? So dia ada macam dua fasa lah dekat situ. Satu memang ada syaratnya, ada taklidnya.
Yang kedua, ada pelanggaran taklid dia. Kalau semata-mata dia berniat atau dia mengatakan taklid tapi tidak berlaku pelanggaran taklid, maka tidak berlaku, tidak jatuh ataupun tidak berlaku talak tersebut. Ya. Okey. Situasi yang keempat, yang ini dia macam sipi-sipi je. Tapi dia ada guna perkataan akad. Macam tadi, lafaz taklid, okey, Ali cakap dekat Aminah, Aminah, kalau saya rasa rendang kamu tak sedap raya tahun ni, maka saya akan ceraikan kamu. Saya akan talak kamu. So, perkataan akan kalau dalam bahasa konteks Melayu ni adalah dia bersandarkan kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang di masa hadapan, mustaqbal. Okay, so dalam konteks ini, dia mesti ada dua start. Yang pertama adalah memang berlaku pelanggaran taklid, memang rendang tu tak sedap, Ali rasa tak sedap. Okay, dan kedua, suami kena lafazkan talak. Itu barulah jadi talak tersebut. Ataupun barulah berlaku talak tersebut. So, 4 situasi ini, okay, macam saya sebut, dia ada lafaz sarih, yang ini jatuh talak. Okay, yang kedua, lafaz kinayah, yang ini jatuh talak hanya bila mana suami tadi menyebutkan bahawa dia berniat. Apabila dia melafazkan sedemikian, dia berniat untuk menceraikan isteri dia. Okay, dan lafaz yang ketiga, lafaz taklid ini, satu, dia perlu ada taklidnya, dan yang kedua, perlu ada pelanggaran kepada taklidnya. Begitu juga yang keempat. Cuma yang keempat tu kita tambah sikit akad. Kadang-kadang orang yang bercerai ni kreatif juga. Dia ada macam-macam cara dia. Jadi kita, lafaz ni kita memang kena make sure kita dengar apa lafaz yang disebutkan oleh suami kita. Kerana dalam kes-kes begini, yang menjadi asasnya adalah lafaz. Kalau macam pergi ke mahkamah, buka kes, anda dapati suami kata, saya kata ke isteri saya lepaskan dia, saya lepaskan awak, itu lafaz dia. Tapi kalau isteri pergi ke mahkamah, kes yang sama, dia kata, saya dengar suami saya cakap, saya ceraikan awak. So di situ inilah yang perlu balik-balik kita pergi balik kepada mahkamah syariah, maka akan ditentukanlah sebenarnya lafaz mana yang sebetulnya. Ini lagi bagus kalau ada saksi, tapi ini juga dah menjadi kekangan kepada kes-kes begini, yang mana biasanya kes begini dia tak ada saksi. Sebab apa? Berlaku dekat dalam rumah. Dan berlaku dalam rumah hanya ada suami isteri. Nak PKP ni kan. Lepas tu tak ada anak-anak yang balik yang boleh confirm lah. Okey, memang ayah saya cakap gini. Ataupun memang ayah saya lafazkan begini. So itu kekangan-kekangan dia. So bila keadaan-keadaan begini berlaku, tak dapat tidak kita mesti pergi kepada mahkamah syariah. Okey, itu situasi di mana apabila suami tadi sebut talak, cerai, lepaskan, pisah ataupun dia sebut talak taklid, iaitu jika sekian, talaklah kamu. Okey, so macam mana pula sekiranya suami tadi dia main dengan nombor. Dia main dengan nombor. Okay, tadi tak ada kan, saya ceraikan awak, saya talak awak. Berpisahlah kita, tak ada nombor kan. Tapi yang ni dia main dengan nombor. Kalau dia main dengan nombor, kita kena make sure banyak lagi fakta yang kita kena tahu ataupun banyak lagi fakta yang kita kena keep record. Okay, contohnya kalau macam tadi Ali dengan Aminah, okay, Ali cakap kepada Aminah, Aminah, saya talak awak dengan talak 313. Jangan ada yang gelak, memang ini berlaku. Kadang-kadang tak berlaku kat rumah, berlaku dekat atas bas, berlaku tepi jalan. 313 dia bagi talak. Lepas tu isteri dia datang, isteri dia tanya, Sazah macam mana Sazah? Memang kali pertama berlaku Sazah. Tapi takkan saya nak kira talak satu sebab dia bagi 313 kat saya. Jadi dekat sini, satu yang saya boleh highlight kat sini adalah satu sudut pandang fiqhnya. Dan yang kedua adalah sudut pandang apa yang berlaku di mahkamah syariah. Okey, mungkin kita break sekejap tu Ustaz untuk laluan komersial. Terima kasih Ustazah di atas penerangan tadi. So jelas itu marah betul tu. Marah apa talak 313. Ada orang talak sejuta pun tu. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan meneruskan bersama dengan Ustazah. Namun sebagai kesempatan ini saya ingin ambil peluang ini untuk sebelum kita bagi rehat sebentar pada Ustazah. Jadi saya nak memberikan satu pengenalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan tentang
JPI ini ialah Jabatan Pengajian Islam di Unicel. So sempena dengan program sempena dengan yang baru ini, kita sedang membuat pendaftaran pelajar baru sekarang ini di semua fakulti di universiti di Unicel ini. So tuan-tuan boleh melayari laman web Unicel untuk mengetahui program-program yang ditawarkan di sini dan bagaimana kita menjadikan ruang dan peluang dan kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Walaupun kita berada dalam pandemik, sekarang ini kita secara online pembelajaran, tapi kalau ada ruang dan peluang dan kesempatan, marilah kita mendaftarkan diri anak-anak kita ke Unicel, terutamanya untuk pengajian Islam lah. Jadi kita cuba kita diberi pengajian Islam untuk 3 program kita, sama ada diploma, ijazah sarjana muda, pengajian Islam, pendidikan dan pengajian Islam, atau sarjana muda syariah ini. Jadi ketiga-tiga program yang kita jalankan ini terbuka. So pastikan kalau dengan kalau kita lepasan STP, terutama ni kalau nak masuk ijazah, kalau kita lepasan SPM, kita boleh nak ambil diploma tadi. Dan pergilah layari laman web kita dan tuan-tuan dan puan akan mengetahui. Dan kami mengalung-alungkan kedatangan tuan-tuan dan puan nanti anak-anak kita ke sini untuk bertemu dengan pensyarah-pensyarah yang kita akan tunjulkan dari masa ke semasa, supaya anak-anak kita dapat bimbingan dan seterusnya mereka menjadi sebahagian daripada warga Unicel. Dan insya-Allah taala geret saja nanti boleh menceburi bidang-bidang pekerjaan yang lebih kompeten di luar. Kalau kita lihat macam ustazah ya, kita di sini kalau pengajian Islam ini syariah ini sebenarnya berpeluang sebagaimana yang ustazah atau kami lalui, iaitu kalau kita sambung, kalau nak teringin nak jadi peguam syar'i, kita boleh sambung latihan diploma tadi di habis saja pengajian kita di UIA atau di UKM, kemudian boleh praktis sebagai peguam syar'i. Peguam kalau berminat menjadi peguam syar'i. So ataupun kalau kita further lagi, kita boleh bagi pelbagai penasihat kewangan di bank dan sebagainya. Jadi itu di antara maklumat yang dapat saya sampaikan peringkat awal. Semua saya ingin maklumkan bahawa untuk di peringkat JPI kita ada 2 program setiap minggu. Setiap hari Selasa pukul 10 pagi kita ada bual bicara JPI celik undang-undang. Hari ini kita bab talak. Minggu depan kita ada bab lain lagi, tapi berkaitan dengan undang-undang kekeluargaan. Untuk setiap hari Jumaat pukul 10 pagi juga kita akan bersambung bicara Garaj Hati. Program dia Garaj Hati, iaitu berkaitan tentang psikologi, bagaimana pembangunan diri anak-anak, keluarga, remaja, belia dengan Ustazah Hafizah. So itu setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. Setiap hari Selasa pukul 10 pagi pula kita celik undang-undang. Penting, memang kita semenjak semenjak kerajaan mewajibkan kita mengambil kursus pra-perkahwinan, kita dapati bahawa masyarakat sudah mula celik berkaitan tanggungjawab dan dalam kekeluargaan ini. Dan yang lebih mengejutkan ialah ustazah, rakan-rakan saya yang berada di Mahkamah Syariah, dia kata setiap hari setiap 2 hari ini lebih kurang 2 ataupun 1 pasangan muda akan bercerai. Sangat bercerai. Yang bawah dia 5 tahun bercerai. Satu negeri ni saya tak sebutlah nama negeri tu. Jadi maknanya kalau dulu mungkin sebelum kursus kahwin susah nak bercerai, lepas kursus kahwin kenapa banyak bercerai? Kerana ada ilmu. Dulu ada satu kes ini didera selama 25 tahun. Tapi sebab isteri tak tahu hak dia, dia diam aja. Bila anak dah besar baru dia tahu bahawa maknya didera oleh bapa dia dan dia boleh menuntut cerai atau menuntut fasah. Contohnya lah, kerana ada ilmu, baru bila ada ilmu, ada berlaku sesuatu dalam kekeluargaan, dalam keluarga, maka dia tahu nak menuju ke mana. So dalam program celik undang-undang ini, kita nak merefresh balik pada, atau nak mengembalikan ingatan kepada keluarga-keluarga muda selamanya, atau yang lama pun ada juga, supaya mereka tahu jadi celik undang-undang ni
Walaupun dah kurus kahwin, bila dah berlaku ni, kita tak tahu je blur nak buat apa. So kita harapkan dengan program ini Ustazah dapat merungkaikan lagi dan memberikan ilmu kepada uh, penonton-penonton semua supaya nak tahu nak buat apa. Kita bukan nak galakkan perceraian dalam keluarga. Memang betul di dalam Al-Quran, abghadul halal indallah at-talaq. Yang sebenci-benci perkara yang halal di sisi Allah SWT ialah talak. Maknanya kalau boleh jangan bercerailah. Tapi kalau tidak ada jalan, ada cara yang lebih betul dan cara. Dan hari ini saya nak masuk ke soalan yang kedua ini. Mungkin Ustazah nak bicarakan tentang kesan lepas talak tadi. Macam tadi, bila 313 ni berapa yang jatuh? 1 ke, 2 ke, 3 ke, ataupun berapa? Jadi hari ni kita minta baik Ustazah boleh sambung lagi tentang kesan talak 1, 2, 3 dan juga apa yang dibicarakan tadi. Saya jemput Ustazah, silakan. Terima kasih Ustaz Abdul Razak Arifin. Okey, bagus yang Ustaz sebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan statistik penceraian yang semakin meningkat. Dan difahamkan juga Ustaz, di kala PKP ini statistik jenayah menurun kerana orang duduk di rumah. Tapi sayangnya statistik yang bercerai pula yang meningkat. Okey, yang ini antara lain usaha kerajaan adalah mengadakan kursus perkahwinan supaya memberi ilmu kepada para bakal pengantin ini untuk dipersiapkan diri dengan apa yang akan dihadapi dalam perkahwinan dan sekiranya diuji dengan penceraian apa yang mereka akan lakukan. Tapi yang kita kongsi hari ini adalah lanjutan daripada itu. Betul, dalam satu perkahwinan, suami dan isteri tadi perlu masing-masing defend perkahwinan masing-masing. Tapi tak dapat tidak, kita tak boleh nak sangkalkan. Boleh berlaku, maksudnya banyak juga berlaku pasangan-pasangan ini yang diuji dengan ujian yang begini. Maksudnya sama ada kalau bukan suami yang melafazkan talak, isteri yang pergi ke mahkamah untuk fasah, untuk khulu, untuk talak taklid dan sebagainya. So itu semua ujian-ujian. Namun begitu yang kita bincangkan hari ini tadi berkenaan dengan lafaz. Suka juga untuk saya maklumkan, bila seorang suami tadi lafazkan talak tadi kepada isteri dia, Aminah, saya ceraikan awak. So yang saya perasan dalam masyarakat kita, dia akan pergi ke pejabat agama. Dia akan tanya, dia nak cari orang untuk tanya, jatuh tak talak tadi? Ataupun tak jatuh talak tadi? Apa yang saya perlu buat? Perlu saya tegaskan di sini bahawa kuasa untuk menyelesaikan ataupun untuk memutuskan sama ada talak itu jatuh ataupun tidak adalah mahkamah syariah. Pejabat agama Islam dan juga mahkamah syariah, walaupun duduk dalam satu gelombang yang sama, namun masih lagi dua entiti yang berbeza. So pejabat agama Islam tidak memberi keputusan sama ada jatuh talak atau tidak. Tapi kalau sekiranya masih belum berlaku talak, tapi pasangan ini memerlukan kepada bantuan dari sudut nasihat, consultancy, berkenaan rundingan berkenaan hubungan kekeluargaan, itu boleh didapati di bawah unit rundingan, di bawah pejabat agama lah. Tapi di mahkamah juga ada. Maksud kata walaupun tak berlaku perceraian lagi, tapi suami isteri tu rasa sudah berlaku satu keadaan yang tidak bagus hubungan mereka ni. Kalau teruk je kita panggil syikak, maksudnya bergaduh sokmo. Tapi kalau dia tak bergaduh sokmo tu, dia ada sikit-sikit tu, masih juga boleh diusahakan dengan pergi kepada unit-unit tertentu di bahagian mahkamah syariah juga untuk mendapatkan hikmat. Maksudnya lanjutan apa daripada keadaan kami ni, apa yang kami boleh buat. Okey, kerana memang saya dapati juga dalam masyarakat kita ada yang pergi jumpa ustaz, dia jumpa ustazah kat luar sana. Bagus untuk mendapatkan penerangan berkenaan hukum. Tapi sekali lagi yang keputusan akhir itu adalah mahkamah syariah. Contoh macam tadi kan, Ali cakap dekat Aminah, saya lepaskan awak. Nanti ustazah ni cakap, oh tak jatuh, ustaz pula kata jatuh. At the end, it doesn't matter. What matters apa yang mahkamah syariah putuskan lah. So itu yang perlunya kepada pendengar yang dihormati dan dikasihi Allah Ta'ala ini untuk pergi ke mahkamah syariah untuk buka kes dipanggil iaitu pengesahan lafaz cerai. Itu kita akan bincangkan lepas ni. Yang tadi Ustaz Razak cakap 313 kan Ustaz kan? Memang ada Ustaz. Ustaz kata ada 1 juta, memang ada Ustaz. Zaman-zaman saya praktis dulu pun memang ada. Macam-macam nombor dia bagi kat isteri dia. Agak memalukan lah bagi isterinya. Tapi sebenarnya satu benda yang kalau bagi nombor besar sekali itu Ustaz,
dia kalau hukum asas dia ikut jumhur jatuh 3. Sebab macam dia jumhur maksudnya Abu Hanifah, Imam Ahmad Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan kalau talak 3 dia jatuh 3. Kerana ada banyak hujahnya, tapi antara lain yang maybe saya boleh highlight sedikit dari sudut fiqhnya, sebab perkataan tu at-talaqu marratan. So dalam itu jumhur kata at-talaqu marratan, talak tu 2 kali. Tapi Allah Taala guna perkataan at-talaqu. Dia tak ada at-talaqul awwal, at-talaqul tsani, dalam Al-Quran tak ada. Jadi jumhur kata kalau dalam Al-Quran at-talaq tu boleh kumpul dalam tu talak 1, talak 2. Maksudnya kalau suami cakap saya talak kamu dengan talak 3 boleh kumpul jadi dia talak 3. Okey. Tapi itu pendapat jumhur lah. Okay, tapi kalau ada lagi pendapat lain, kita ada pendapat sahabat seperti tahu Sa'id bin Jabir. Kita ada lagi pendapat contemporary sikit macam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim mengatakan jatuh 1. So macam tadi kalau suami dia cakap 313, kalau kita ikut jumhur dia jatuh 3 Ustaz. Tapi kalau kita ikut pendapat contemporary, ada yang mengatakan dia tak jatuh 3, dia jatuh 1 sahaja. Kerana apa? Antara lain macam Ibn Taymiyah dia datangkan hujah bahawa dalam Al-Quran kalau saya bersebutkan ayat di sini at-talaqu marratan fa imsakun bil ma'ruf aw tasrih bil ihsan, talak tu 2 kali, talak 1, talak 2. Okey. And then ayat seterusnya ayat surah Al-Baqarah ayat 230 barulah ada talak 3 tu. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zawjan ghairah. Itu talak 3. So Ibn Taymiyah kata talak di dalam Al-Quran itu disusun marrah ba'da marrah. Satu peringkat ke satu peringkat. So kalau suami kali pertama dia berlaku konflik dengan isteri dia cakap kat isteri dia, Aminah, abang jatuhkan talak 3 pada awak. Jadi ikut Ibn Taymiyah tak boleh, dia kena jatuh 1 walaupun disebut 3. Sebab marrah ba'da marrah. Dia mesti step by step. Yang menarik juga dalam dalil yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyah ni didatangkan hadis berkenaan yang kita Allah Ta'ala yang Rasulullah SAW sebut berkenaan dengan fadilat yang besar bagi siapa yang bertasbih selepas solat. Kan? Maksudnya siapa yang fasabbaha salasan maksudnya 33 kali. Siapa yang bertasbih pada Allah Ta'ala 33 kali dan memuji Allah Ta'ala alhamdulillah 33 kali. Jadi Ibn Taymiyah kata kena faham dekat sini walaupun hadis tu kata tasbih 33 kali, bukanlah kita lepas sembahyang tu kita kata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tak. Kita subhanallah, 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 subhanallah. Maksud kata apa? Benda itu dia mesti marrah ba'da marrah. Dia mesti satu. That's why walaupun itu adalah kita panggil lafaz talak Iman Siti, okey, tapi mengikut pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim ini, dan kebanyakannya dipersetujui oleh ulama-ulama kontemporari saya kira mengatakan jatuh 1 sahaja. Okey, so yang ini juga ada mungkin yang mahir ataupun tahu berkenaan dengan hadis ataupun berkenaan dengan asar, iaitu pada zaman Rasulullah SAW 3 jatuh 1, betul. Abu Bakar 3 jatuh 1. Waktu zaman Umar, sebahagian zaman pemerintahan Umar itu jatuh 3 jatuh 1, sebahagian lagi 3 jatuh 3. Kerana Umar mendapati kerana waktu itu masyarakat Islam ataupun orang lelaki, para suami ini mempermainkan jumlah 3 tu. Okey, jadi persoalan di sini kalau macam tadi Ali cakap kat Aminah, okey, saya talak awak dengan 313 talak ataupun dia bagi point 313.35 talak. Contoh Okey, so dalam keadaan begitu sebaiknya rujuklah mahkamah syariah. Yang ini kita nak pergi dekat prosedur. Boleh Ustaz Okey. So prosedur dia apa? Untuk lafaz sarih, okey. Lafaz kinayah, lafaz ta'liq dan juga lafaz 1 ataupun jatuh 1 ataupun 2 ataupun 3 tadi, semuanya memerlukan pengesahan oleh mahkamah syariah. Jadi di sini diperlukan sama ada suami ataupun isteri tadi salah seorang pergi ke mahkamah yang syariah terdekat dan buka kes lah, kita panggil buka kes pengesahan lafaz cerai. Macam mana nak buat? Okey, saya bagi contoh di Selangor. Di Selangor dia ada website JAKES, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, JAKES, jakes.government.my. Boleh lihat di situ, dia ada satu pautan borang-borang. So buka pautan borang-borang tu, nanti anda boleh
jumpa borang pengesahan lafaz ataupun borang pengesahan cerai. Okay, so kliknya itu, so akan maksudnya kita boleh tengoklah borang tu kat situ. So apa yang kita perlu tahu yang pertama adalah bila kita nak buka kes tu, yang pertama kita mesti ingat apa yang lafaz yang suami kita guna. Lagi bagus kalau dua-dua agree. Memang betul saya cakap gini, suami cakap saya betul saya cakap gini. So kes tu takkan jadi susah. Dia akan macam 3 kali sebutan atau 3 kali masuk mahkamah saja, selesai. Okey. 3 kali tu kita ambil dah 3 bulan lah. Tapi dia akan jadi masalah bila orang ni kata, oh suami saya cakap gini. Tapi yang suami pula, oh tak saya cakap gini. Right. So itu yang dia akan drag jadi 6 bulan. Yang inilah orang kata lambatnya kes di mahkamah syariah. Tapi sebenarnya bukan mahkamah syariahnya. Tapi kes itu sendiri. Okey, so tadi dah ada borang. Okey, dah ada borang. Yang pertama kena ingat lafaz apa yang suami guna tadi. Okey, yang itu perlu diisi dalam borang. So borang tu dia dah ada template khas lah. Okey, yang kita perlu bawa adalah IC kita. Kalau kita plaintiff, kita bawa IC kita. Contohlah dalam kes tadi dua-dua setuju. Memang ada lafaz tu. Abang lepaskan awak. Okey, pada hari Selasa pada jam 10.38 pagi pada 18 Februari 2021. Itu semua kena ingat fakta-fakta tu sebab perlu disebut ataupun tulis dalam borang pengesahan lafaz cerai tadi. So sekarang ni kita ambil andaian dua-dua agree. Memang itu lafaznya sekian-sekian waktu. Okay, so bila dah agree begitu, pilih salah seorang sahaja. Okay, maksudnya kalau sebab dua orang ni memang duduk sama lah, rumah sama-sama kan. Jadi alamat tu mesti sama, kita ambil manalah mahkamah yang berkuasa atas daerah dari itu. Mahkamah syariah kat Selangor ni dia ada beberapa, kita kena tengok kat mana kita duduk. Kalau kita contoh kita duduk kat Shah Alam tapi kita pergi buka kes dekat Ampang tak jadi. Kes tu kena tolak. Ataupun kita duduk dekat Keramat, kita pergi buka kes dekat Mahkamah Sungai Buloh. Mahkamah Gombak Barat nama dia. So tak jadi, akan kena tolak. So kena make sure kat mana kita duduk tu dan kemudian kat mana mahkamah yang ada authority lah di mana kita duduk, di mana kita tinggal. Okay, so antara mahkamah ni sebab saya ingat kat sini Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat. Okay, ini area Bangi, Kajang, Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, area Kuang, Sungai Buloh, Rawang, Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, ni area Keramat sana, Mahkamah Rendah Syariah Ampang. Kalau saya terlupa, saya minta maaf, ini saya sempat ingat. Okay, so kita kena make sure kat mana mahkamah yang sebenarnya punya kuasa untuk membicarakan kes kita. So kita pergi kat mahkamah tadi tu, okay, so dia kata betul lah dekat sini. So kita mesti siap-siap ada IC tu buat 3 salinan. Lepas tu kita kena ada sijil nikah kita. Macam tadilah rukun nikah, rukun bagi talak itu first of all mesti suami yang sah, mesti isteri yang sah. Jadi kalau kita tak ada sijil nikah tu tak adalah talak basically. So kena ada bawa salinan sijil nikah. Kalau contoh kata talak itu atau lafaz yang berlaku itu adalah untuk kali yang kedua. Talak itu dah pernah berlaku sebelum ni. Cuma dah berlalu satu masa yang lama, dia tak ingat dah prosedur. So ini berlaku lagi, nauzubillah berlaku talak yang kedua, maka pasangan tadi kena bawa siap-siap surat ataupun sijil cerai dan juga sijil rujuk daripada talak yang pertama tadi. Siap-siap masuk dalam tu. Okay, bawa siap-siap, nanti ada borang tu isi kira macam kita attach lah bawah tu. And then yang ini saya anggarkan untuk buka kes ini dia dibawa dalam kiraan standard lah. Bila buka kes dalam RM25 je dia punya saman penyata tuntutan tu. Penyata tuntutan tu lah borang tu. Borang tu kita beritahu. Penyata tuntutan maksudnya kita beritahu pada mahkamah apa yang kita nak tuntut di hadapan mahkamah ni. So dalam kes ini yang saya nak tuntut adalah untuk mahkamah syariah mengesahkan sama ada lafaz yang dikemukakan oleh suami saya tadi tu jatuh talak atau tidak. Itu namanya pengesahan lafaz cerai ataupun pengesahan lafaz. Okey. Iaitu dia biasanya dalam template borang tu bawah tu dia terus dah letak section berapa. Ini semua sama. Maksudnya kalau kes hadanah ke, kes nafkah ke, dalam template borang tu kita sebagai commoner, orang biasa yang mungkin tidak berapa celik undang-undang, jangan risau, semua section peruntukan itu sudah ada dalam template tu. Okay, so dah ada, kalau di Selangor ada section 27 lah, sudah ada letak kat situ. Maksudnya bila ada section tu, maksudnya kita memang boleh bawa kes tu. So macam tadi, bila bawa kepada mahkamah, okay sila Ustaz. Nak tanya boleh? Okay, boleh. Boleh. Ni ada pertanyaan
sebelum ni ada, kalau dia guna WhatsApp atau SMS ni macam mana Ustazah? Okey. Ini juga yang kerap berlaku. Pasal dia Yang tak pertama sebut kan. sekali, dia tak sebut, betul Ustaz. Lepas tu tak tahu siapa Tak kok orang dengki ke SMS tu. betul. Betul, dia tak sebut tapi dia tulis. Tapi dia tulis ni nak kena tengok juga. Dia guna perkataan cerai, talak ataupun dia guna perkataan macam tadi lah, kinayah, lepas, pisah, bukan suami, bukan isteri. Okey, kok mana pun bila talak yang begini dia melalui perantaraan iaitu WhatsApp, IG ke saya tak tahu lah, maybe Facebook ke mungkin, nauzubillah min zalik. So yang ini dia secara automatik dia jatuh bawah kinayah. Kerana apa? Kerana banyak yang saya sebut tadi, dia banyak ihtimal. Banyak macam andaian-andaian lain yang kita boleh buat. Sebab kita tak tahu pun WhatsApp tu memanglah number suami dia kan Ustaz. Tapi rupa-rupanya orang lain guna suami dia punya handphone terhantar macam kata. Jadi dia banyak sangat benda-benda yang sama-sama. So dia jatuh bawah lafaz kinayah. So tak dapat tidak memang kena pergi ke mahkamah untuk mengesahkan lafaz tersebut. Jadi dalam mahkamah tu lah maksudnya hakim akan tulis Ali, ya betul. Selafaz je begini, betul. Pada tarikh begini, betul. Yang kamu tujukan kepada Aminah, ya betul. So kalau betul tu, jadilah dia. Jatuhlah talak tersebut. Kalau tidak, maksudnya kalau ada benda yang Ali tak setuju, dia kata saya punya handphone hilang waktu tu. Jadi dia terbuka kepada keputusan-keputusan yang berbeza. Okay, so sekali lagi lafaz sorry, lafaz kinayah, lafaz ta'liq dan sebagainya ni memang kena didaftarkan di mahkamah syariah bawah kes pengesahan lafaz cerai. Dan contohlah kata kalau ada setengah pendapat masyarakat ni mengatakan tak perlulah pergi mahkamah sebab saya dah tahu dah pun jatuh benda tu. Saya dah rujuk ke isteri saya. Perlu difahamkan di sini ada sudut pandang siasah yang sangat besar di sini, masalah yang besar di sebalik undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Okay, so mahkamah syariah follow undang-undang tu. So contoh macam perceraian di luar mahkamah ni, dia memang kena go through mahkamah. Sebab apa? Kalau tak go through mahkamah, benda tu tidak dipastikan sama ada dia sebenarnya jatuh talak atau tak jatuh talak. Kita rasa tak jatuh talak, tapi tak tengok jatuh talak. Atau macam dia lafaz talak kita sebut kan. Suami sebut Ali sebutkan Aminah tadi, saya talak awak dengan talak 3. Tapi mereka fikir tak apalah, ni kali pertama berlaku, ikut pendapat kebanyakan fuqaha mengatakan jatuh 1. Dia duduk diam dia. Tapi dia tak tahu sebenarnya bila dilihat ataupun dianalisa oleh pihak mahkamah sebenarnya jatuh 3. Sebab kan Ustaz, kes talak macam lafaz 3 in one sitting, in one majlis ini, memang dia ada macam banyak variety dia punya decision. Sebab dia melihat kepada fakta-fakta kes dan dia melihat kepada ijtihad dilakukan oleh mahkamah. Sebab kalau kita tengok report kes yang ini talak 3 sama je lafaz dia. Tapi fakta-fakta itu menyebabkan mahkamah syariah merasakan dia tetap jatuh talak 3. Walaupun kita rasa macam bukan talak 3 sebab dia tak sengaja dan sebagainya. Tapi mahkamah lihat, rupanya walaupun tak sengaja tapi memang dah ada syikak di kalangan mereka ni. Dah gaduh semua dah. So mahkamah jatuhkan 3. Ada juga kes begitu. Tapi ada juga kes yang disebut gini, saya ceraikan awak. Lepas tu isteri dia provoke dia. Lepas tu dia cakap lagi, saya ceraikan awak. Provoke dia. Dia cakap lagi, saya ceraikan awak. Di mahkamah syariah, mahkamah rendah syariah, kes ini dijatuh sebagai jatuh talak 3. Tapi pihak-pihak ini telah merayu ke mahkamah tinggi syariah dan mahkamah tinggi syariah telah reverse. Dia kata yang saya ceraikan awak kali kedua, saya ceraikan awak kali ketiga adalah untuk takkid saja. Dia sebenarnya jatuh talak 1 saja. Pun ada juga. So that's why kita kata benda ini terbuka kepada banyak sangat ihtimal, anggapan-anggapan andaian-andaian. So seelok-eloknya kita pergi kepada mahkamah kerana mahkamah syariah adalah pihak yang berautoriti yang terarif dalam memutuskan perkara tersebut. Yang kedua adalah untuk menjaga kemaslahatan generasi tu. Saya pernah ada kes Ustaz, dulu zaman saya praktis, ni tak praktis dah. Dia kahwin, ni seorang nama klien, contoh katalah A kan. Dia kahwin dengan suami dia. Kahwin dah ada anak Ustaz. Lepas tu dia punya pakcik dia tegur dia. Dia kata, dulu saya ingat pakcik waktu kamu kahwin tu yang mewalikan adalah ayah kamu. Sebenarnya ayah kamu telah pun menceraikan mak kamu sebanyak 3 kali. Dia tak tahu. Dan benda tu tak rekod. Masa kata mak ayah dia tu waktu dia bercerai, tak rekod ke mahkamah. Tak buat pengesahan lafaz cerai,
tak ada sijil nikah, tak ada sijil rujuk dan sebagainya sampailah kali ketiga. Dan diputuskan di mahkamah memang betul. Memang berlaku talak ketiga itu, tapi talak ketiga tu ayah dia rujuk lagi mak dia. Sedangkan kita tahu talak ketiga ini adalah talak lain. Dia tidak ada kesan rujuk. Walaupun isteri tadi melalui tempoh iddah, salah satu kuruk tadi tu, tapi tidak ada kesan rujuk. Suami tak boleh merujuk. Even kalau isteri setuju pun tidak ada rujuk. Itu yang jatuh pada ayat fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zawjan ghayrahu. So yang tadi ni akhirnya yang A tadi ni perlu difarakkan, dipisahkan oleh pihak mahkamah. Kemudian dia kahwin balik lah lepas tu. Tapi maksudnya nak kata dia pun dah boleh dapat anak dah. Baru dia tahu bahawa pernikahan itu tidak sah. So masalah-masalah begini yang dipandang oleh pihak perundangan dan juga dipandang oleh pihak mahkamah syariah. Jadi kita sebagai ialah orang yang bertelingkar, berkonflik tadi ni, seharusnya follow prosedur-prosedur ini bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini di masa hadapan. Okey, itu saja saya kira perkongsian saya hari ini, Ustaz. Boleh? Okey. Dia ada soalan tanya ni berkaitan gurau-gurau ni. Kejap saya bacakan. Dia kata, saya nak tanya, jika suami itu saja-saja gurau dengan isteri, jatuh juga talak ke? Walaupun mungkin kita tahulah, tapi kadang orang awam dia tak tahu. Kita tahu mana boleh gurau-gurau, tapi sebab ni orang awam ni, kadang dia main-main, budak muda sekarang ni. So Ustazah boleh berjelaskan dia gurau-gurau main talak ni? Kita andaikanlah Ustaz, contohnya suami dia kata, Aminah, malam ni kita bercerai lah Aminah. Sambil ada, dia rasa jenaka lah tu kot. Yang ini alam lah, tapi maksudnya dari sudut pandang kita rasa benda ni tak patut, tapi kita tak tahu di luar sana ramai-ramai macam mana kita banyak ragam manusia, kita tak tahu karakter yang berbeza kan manusia ni. Jadi yang ini ditegaskan oleh satu hadis, saya kira hadis ni menjawab persoalan itu. Hadis ni riwayat Imam Abi Daud, salasah jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talaq wa raj'ah. Ada 3 benda. Kalau jid, kalau kamu sungguh jadi. Wa hazluhun najid, kalau kamu buat gurau pun jadi. So daripada sini, apa-apa bentuk jenaka yang ada perkataan cerai, talak, masuk pisah dan sebagainya, dia boleh jadi jatuh talak. Tapi untuk confirm jatuh atau tidak jatuh, sebab kita tak tahu apa spesifik lafaz yang digunakan tu, maka seeloknya dibuka kes di mahkamah syariah untuk pengesahan lafaz cerai tadi. Okay. Yang ini pun saya kira dia berkaitan dengan macam taklid Ustaz, lafaz taklid. Macam lafaz taklid, macam contohlah dia kata kepada suami dia, kepada isteri dia, kalau awak keluar rumah maka tertalaklah awak. So isu ni sama yang dibawa kat sini. Contoh kata kalau suami dia tarik balik. Maksudnya dia kata kalau suami dia kata begini ke isteri dia, kalau awak keluar rumah malam ni tertalaklah awak. Jadi kalau isteri tak keluar malam tu tak ada masalah. Kalau isteri dia keluar esok pagi tak ada masalah juga. Sebab talak tu setakat malam tu. Tapi kalau dibagi umum begitu, ni kes anak-anak ni. Kalau awak keluar rumah tertalaklah awak. Kan? So takkan isteri tak keluar rumah langsung. PKP tahan lagi. Tapi kalau PKP kita nak beli juga kan. Nak beli beras, nak beli telur, nak hantar anak kan. Jadi kot-kot mana pun yang ini isu yang timbul adalah boleh tak suami tadi tarik balik. Yang ini saya nak highlight berkenaan dengan signifikannya hadis ni. So ada kalau jumhur dikata lafaz taklid yang begini tidak boleh ditarik, dia tetap menjadi satu lafaz yang mempunyai efek talak. Dan kerana apa? Kerana berpandukan pada hadis tadi. Salasah jidduhun najid wa hazluhun najid, an-nikah wa talaq wa raj'ah. So saya harap menjawab persoalan tu. Terima kasih Ustazah. Cuma ada satu lagi soalan. Walaupun masa kita dah habis, tapi tak apa, saya ingat orang tanya patut kita jawab jugalah. Soalan berkaitan permohonan untuk menghuraikan tentang lafaz ta'liq. Cerai ta'liq ni, cerai ta'liq. Saya atau kata kita ada tajuk khas untuk lafaz ta'liq ke saya tak perasan. Mungkin kita boleh sebab ta'liq ni pun antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh bincangkan nanti dengan menuntut fasah kan.
isteri tinggalkan. Sekarang ni kan kadang-kadang ditinggalkan 2 3 bulan. Kau gantung lah, lari gaduh-gaduh lagi tinggalkan berapa tahun, macam nak lepas taklek, kena pukul, kena bantai ke kan. So tapi mungkin Ustazah boleh bagi sedikit hints. Mungkin kita akan ada tajuk besar berkaitan tentang taklek ni nanti. Mungkin Ustazah boleh ni beri sedikit penjelasan ringkas berkaitan taklek. Silakan. Okey. Okey Ustaz. Uh, berkenaan persoalan tadi, saya rasa dia boleh bawa, saya boleh ulaskan dua benda. Satu adalah lafaz taklid. Lafaz taklid macam saya sebut tadi, Aminah kalau kamu pakai lagi baju tu, tertalaklah kamu. Contoh. Itu lafaz taklid. Satu lagi adalah jenis talak taklid. Talak taklid ini dia terkait dengan, kebanyakan kes talak taklid ini dia terkait dengan lafaz taklid yang dibaca oleh suami sejurus selepas akad nikah. So kena lihat balik lah. Lafaz taklid tu dia ada dalam surat nikah kita. Tengok balik lafaz tu. Tapi secara umumnya lafaz taklid yang kita baca selepas akad nikah tu dia berkaitan dengan satu, tak bagi nafkah. Tidak memberi nafkah kepada isteri untuk satu tempoh 3 bulan ataupun 4 bulan bergantung kepada lain negeri, lain lafaz dia. Tapi butiran dia, konten utama lebih kurang sama, iaitu gagal memberi nafkah, gagal melantik orang, mengadakan seorang yang lain untuk menyediakan nafkah untuk isteri yang tadi ni, meninggalkan isteri tadi. Satu lagi dia melakukan mudarat ke atas tubuh badan isterinya. So kalau terbukti tadi dia tak bagi nafkah, dia tinggal, dia pukul. So kalau terbukti yang ini, dia isteri tadi semudahnya, paling mudah pada dia adalah untuk memfailkan kes penceraian secara taklid. Berbanding kalau dia pergi fasah, sebab fasah ni dia tak ada, taklid tu tak ada, lafaz taklid tu, kontrak tu tak ada. Dia tak ada satu kontrak dilanggar. Tapi dia kena buktikan, okey memang suami dia tak bagi nafkah, memang suami dia berkawan dengan wanita, dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Memang suami dia tinggal langsung dia selama setahun. Dia banyak lagi lah jenis-jenis fasah. Dia fasah ni luas. Okey, tapi pembuktian dia tu agak sedikit berat lah saya kira. Kalau taklid ni sebab memang dah ada dah. Syarat dia dah ada. So kita just kena buktikan dia langgar je. Maksud 3 bulan kan tadi kan? Tak bagi nafas 3 bulan. Kita buktikan 3 bulan dia memang tak ada kat rumah. Dia tak pernah bagi apa-apa kot Maybank kita, tak pernah bagi apa-apa kot secure pay kita, tak pernah bagi apa-apa. So bila terbukti begitu dengan cara mudah, isteri tadi boleh maksudnya terbubarlah perkahwinan dia dengan cara talak taklid. Okey, tapi kalau perlukan butiran yang lebih lanjut, yang ini pentingnya untuk bersama kami pada hari Selasa yang akan datang jam 10 pagi insya-Allah untuk sesi-sesi yang berkenaan dengan penceraian ataupun hubungan kekeluargaan dalam Islam. Jadi alhamdulillah di atas perkongsian daripada Ustazah, dan sudah pastinya saya yakin dan saya percaya perkongsian ini akan memberikan manfaat yang banyak pada kita. Dalam konteks kita ada ilmu, kerana saya nyatakan tadi ialah bukan kita nak menggalakkan perceraian, tetapi ini di antara jalan. Kalau ada berlaku sepatah orang kata akan alangkah lidah lagi tergigit dengan pula suami isteri, mungkin jalan terakhir dah tak tahu nak selesai macam mana, mungkin terpaksa berpisah. Teringat saya lagu Uji Rashid lah, semakin hari semakin sayang kan. Jadi tapi masa PKP pertama mungkin semakin hari semakin sayang. Sekali dah PKP ketiga ni semua asyik tengok muka dia, semakin hari semakin bengang mungkin. Jadi mudah terguris, mudah sekarang ni pun nampak gaya jiwa-jiwa rakyat kita pun tengah gundah gulana. So kita berharap bahawa suami-suami atau isteri, suami lah sebab lafaz dia bersuami, boleh mengawal perasaan dan mengawal emosi ketika di rumah untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku. Dan kalaupun berlaku, isteri kena ada ilmu juga supaya tidak terlajak sebagaimana Ustazah cakap tadi. Rupa-rupanya telah talak bain tetapi masih berlaku seperti suami isteri kerana dia tak ada ilmu. Jadi ini yang akhirnya boleh merosakkan generasi. Jadi sebab tu undang-undang yang ada ini adalah untuk kepentingan umat, bukan saja nak nyusahkan orang di mahkamah syariah dan sebagainya. Dan walau apa pun yang berlaku di rumah, kuasa menentukan jatuh ke tidak 1, 2 atau 3 itu hendaklah
akan dinyatakan oleh mahkamah lah. Kan Ustaz, betul mahkamah yang akan buat keputusan. So jangan mana-mandai buat keputusan sendiri kat rumah walaupun kita alim macam mana pun. Biar mahkamah yang rekodkan, maka itu akan memudahkan urusan kita di masa akan datang. Jadi saya ingat tak ada tak ada soalan lagi, dan kita insya-Allah kita akan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap hari Selasa pukul 10 pagi kita akan membincangkan perkara-perkara celik undang-undang ni. Banyak lagi perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, mungkin ada saudara kita, jiran kita, adik-beradik kita yang perlu tahu perkara ini, walaupun macam sensitif, tapi kalau kita tak tahu, dia boleh mengundang mudarat yang lebih besar. Nampaklah macam perkisah ni boleh mendatangkan kemudaratan, tetapi kalau kita tak tahu benda ni, dia boleh mendatangkan mudarat yang lebih besar, dan ini akan merosak atau membawa masalah pada umat. Jadi saya ingat kita nak tutup dulu sesi pertama ini, walaupun kita dah jadi 50 minit, asalnya 30 minit. Tak apa, sekarang nanti kita akan kita akan war-warkan pada tuan-tuan dan puan untuk masa akan datang lagi. Jadi saya ingin ucap terima kasih pada Ustazah Nurfazana di atas perkongsian pada pagi ini, dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dengan Ustazah Nurfazana dengan tajuk yang baru yang kita akan maklumkan. Dan jangan ke mana-mana tuan-tuan. Pada pukul 10 pagi minggu hadapan Selasa bersama dalam Bual Bicara JPI. Jadi kita tangguhkan dulu Ustazah dan semua tuan-tuan dan puan dengan lafaz kita sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.